الحمد لله الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما وقضى بما يريد حكمة وحكما أنعم بالنعم ابتلاء وامتحانا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنام ومصباح الظلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حيثما كنتم فإن الله يعلم سركم وعلانيتكم. Sidang jemaah yang dihormati sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar ketakwaan. Ketahuilah, setiap yang kita lakukan di dunia ini akan diperhitungkan dan setiap lafaz yang diucap akan dihisab. Saudara sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yang bermaksud, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, iaitu Nabi-Nabi, para siddiqin, dan bersama orang-orang yang mati syahid dan mereka yang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Surah An-Nisa ayat 69. Ayat yang baru dibacakan tadi menjelaskan kepada kita kepentingan seseorang itu mentaati perintah Allah dan Rasul. Ganjaran yang dikurniakan di sebalik ketaatan yang tiada berbelah bagi tersebut adalah nikmat berhimpun di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala bersama mereka yang berjaya mendapat keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti para anbiya, golongan yang sentiasa benar, mereka yang syahid, serta para salihin. Mentaati perintah Allah dan Rasul adalah dengan mentaati dan menuruti isi kandungan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun saudaraku, jangan sesekali kita ini terlupa bahawa di antara tuntutan berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah itu adalah dengan memperoleh kefahaman yang betul berkaitan kedua-duanya. Al-Quran dan Sunnah itu bukanlah hanya merupakan coretan teks-teks agama di sebalik lembaran kitab, akan tetapi kefahaman yang betul di sebalik teks-teks agama juga merupakan sebahagian dari Al-Quran dan Sunnah. Saudaraku, persoalannya sekarang adalah bagaimana kita memperoleh pemahaman yang menyeluruh berkaitan isi kandungan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi dengan perkembangan media sosial hari ini, kita menyaksikan perkongsian maklumat agama melalui media sosial. Kadang-kadang maklumat yang dikongsikan merupakan maklumat yang belum tentu tepat. Oleh itu, ingin saya menyarankan beberapa pendekatan ringkas sebagai panduan untuk kita memperoleh pemahaman yang betul serta menyeluruh tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, pemahaman teks Al-Quran dan Sunnah dengan mengambil kira objektif di sebalik sesuatu teks. Langkah ini merupakan langkah pertama dalam usaha kita memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan memahami maksud
dan objektif utama yang ingin dipelihara syarak. Al-Quran dan Sunnah bertujuan untuk memberikan kepada kita panduan dasar syariat Islam yang diperlukan bagi mengatur kehidupan dunia. Atas dasar itu, tujuan utama yang dipelihara syarak adalah untuk memelihara kemaslahatan individu dan masyarakat. Ibn Qayyim dalam kitabnya I'lam al-Muwaqqi'in menyatakan bahawa syariat ini keseluruhannya adalah nilai-nilai keadilan, rahmat dan kemaslahatan. Menurutnya lagi, sekiranya berlaku kezaliman dan kerosakan, maka ia tiada kena mengena dengan syariat, walaupun ada yang mengaku bahawa ia sebahagian dari agama. Kerana itu, segala teks-teks agama akan sentiasa memelihara kemaslahatan insan dan masyarakat. Dan sekiranya kita memerhatikan keganasan dan kezaliman yang sering digembar-gemburkan pihak terseleweng, maka ketahuilah bahawa ia tiada kaitan dengan syariat. Langkah kedua, memahami konteks dan latar belakang sesuatu teks agama. Memahami konteks dan latar belakang di sebalik teks Al-Quran dan Sunnah juga mampu memberikan kepada kita gambaran yang lebih tepat tentang maksud sesuatu teks agama. Bahkan sekiranya kita meneliti ilmu Islam yang luas, kita akan mendapati para alim ulama telah menyusun prinsip dan kaedah pemahaman nas syarak sebagai panduan buat umat masyarakat. Sebagai contoh, mereka telah menyusun ilmu asbabun nuzul, iaitu ilmu yang membicarakan tentang sebab penurunan ayat-ayat suci Al-Quran serta menjelaskan kisah serta konteksnya. Adapun ilmu yang membincangkan tentang konteks dan latar belakang sesuatu hadis dikenali sebagai ilmu asbab urudul hadis. Bahkan para sahabat radhiyallahu anhum merupakan sebaik contoh bagi kita dalam isu ini. Pengalaman Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu melalui ijtihad-ijtihadnya membuktikan keanjalan Islam yang mampu merealisasikan keadilan agama di dalam suasana dan konteks yang berbeza. Sebagai contoh, Sayyidina Umar tatkala menjadi khalifah memutuskan untuk tidak mengagihkan tanah yang baru ditawannya di antara tentera muslimin, sedangkan ia merupakan sesuatu perkara yang sering dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar radhiyallahu an membuat keputusan tersebut dengan mengambil kira konteks dan latar belakang bagi keputusan yang pernah dilaksanakan Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika dahulu. Bukan sahaja itu, bahkan beliau juga mengambil kira kesan buruk bagi masyarakat tempatan di masa depan sekiranya amalan mengagihkan tanah-tanah itu berterusan. Kisah ini dan lain lagi membuktikan kepada kita kepentingan memahami latar belakang dan konteks teks-teks agama. Bahkan ia merupakan di antara langkah bagi memperoleh kefahaman yang menyeluruh berkaitan Al-Quran dan Sunnah. Saudaraku, langkah yang ketiga yang perlu diperhatikan dalam usaha kita memahami Al-Quran dan Sunnah adalah dengan membina pemahaman yang menjadikan kesederhanaan al-wasatiyah sebagai dasar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 143 yang bermaksud, dan demikianlah kami jadikan kamu wahai umat Muhammad satu umat yang seimbang, wasatan. Pengertian wasatiyah ataupun keseimbangan tidak sama sekali bermaksud untuk melengah-lengahkan syiar agama atau mengabaikan tuntutan Islam. Jauh daripada itu, wasatiyah yang dianjurkan Islam ialah kesederhanaan yang tidak membawa kepada sebarang sikap melampau seperti fanatisme, ekstremisme dan radikalisme.
Wasatiyah yang dianjurkan di sini pemahaman agama yang seimbang, yang membawa kepada pembangunan Muslim yang seimbang serta menyuburkan kesejahteraan dan bukannya mendorong kepada kehancuran. Oleh itu, sikap wasatiyah mampu memberi kepada setiap mukmin panduan untuk menilai segala maklumat agama yang diperolehi. Saudaraku, ketahuilah sebagaimana ilmu itu merupakan sebahagian dari agama kita. Iman yang utuh juga perlu dibina atas dasar ilmu agama yang muktabar serta betul. Maka pastikan bahawa ilmu dan maklumat agama kita itu tepat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita taufik serta inayah untuk mengamalkan agama sesuai dengan tuntutan dan kehendaknya. Dan mudah-mudahan Allah melahirkan daripada kita semua individu masyarakat yang berhemah tinggi serta berakhlak mulia. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وزود وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابه الغرار. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Sidang Jumaat yang diberkati Allah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berpegang teguh melaksanakan segala yang diperintahnya dan menjauhi segala tegahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, Persatuan Ulama dan Guru-Guru Agama Islam Singapura atau Pergas merupakan satu-satunya badan yang mewakili para ulama dan asatizah di Singapura. Sebagai badan yang telah ditubuhkan pada tahun 1997, lama sebelum kemerdekaan negara kita lagi, Pergas bukan sahaja berperanan membangunkan kapasiti dan membantu kebajikan para asatizah, tetapi juga menawarkan program-program pendidikan Islam bermula dari peringkat pensijilan biasa seperti sijil pengajian Islam sehinggalah kepada peringkat sarjanah muda agama. Ramai daripada alumni dan graduan ini yang telah menyumbang kembali khidmat mereka di badan-badan Islam setempat, menjadi pemimpin dan di peringkat akar umbi maupun pendakwah dalam mencorak masyarakat maupun dalam membimbing individu dan ahli keluarga sendiri. Pada hari ini, Pergas telah diberikan kesempatan untuk mengumpulkan dana menerusi tabung-tabung yang diletakkan di seluruh masjid-masjid Singapura, dan ini bertujuan untuk membantu menampung kegiatan mereka. Marilah kita sumbang
Marilah kita sumbangkan semampunya untuk membantu melestarikan badan pewaris Nabi ini. Tiada jumlah yang kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi kayu ukur itu adalah keikhlasan di hati. Semoga amal jariah yang kita sumbangkan ini menjadi saham yang berterusan buat kita walaupun kita sudah tiada lagi di dunia ini. Mudah-mudahan juga diharapkan sumbangan kita ini nanti akan menjadi penyebab kesenangan perjalanan hidup kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala salli wa sallimu ala nabiyil mustafa khairil anam. Faqad amara Allah bidzalika haitsu qala fi kitabil aziz. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warḍa Allahumma an khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعل بنا كلمة الإسلام وارفع بنا راية القرآن. اللهم إنا نسألك أن تفقهنا في ديننا وأن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم افتح لنا فتحا مبينا واهدنا صراطا مستقيما وانصرنا نصرا عزيزا وأتم عليك نعمتك وانشر علينا رحمتك وأنزل في قلوبنا سكينتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.